Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Razak, bernombor matrik D2019-209-2048 daripada kelas Teori dan Kritikan Sastra BSS 3033 dari kumpulan B. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai teori pengkaedahan Melayu. Okey, teori pengkaedahan Melayu ini adalah sebuah teori yang telah dicetuskan oleh seorang sarjana yang sangat dan juga merupakan seorang pengkritik yang sangat terkenal di tanah air kita, iaitu Hashim Awang. Okey, teori pengkaedahan Melayu yang telah diperkenalkan oleh Hashim Awang ini diperkenalkan pada tahun 1989 dan ianya dikemukakan berlandaskan beberapa aspek, iaitu aspek kehidupan manusia yang merangkumi cara hidup dan sikap hidup, dan aspek kepercayaan dan kebudayaan setempat dalam masyarakat yang melahirkan dalam masyarakat Melayu yang melahirkan karyanya sendiri. Okey, melalui teori ini juga sebuah karya itu lahir menjadi sebuah karya yang sangat mementingkan hati nurani, daya kreativiti bangsa Melayu itu sendiri yang beragama, berbudaya, beridentiti dan juga yang bermaruah. Okey, seterusnya kita lihat latar perkembangan. Okey, bagi latar perkembangan, sebelum teori barat digunakan di tanah air kita, telah terdapatnya perkembangan kritikan yang telah pun bermula pada tahun 1930-an sehingga tahun 1940-an. Akan tetapi, kritikan sastra yang digunakan itu bukanlah seperti kritikan sastra yang kita ketahui pada sekarang ini, dan kritikan sastra pada waktu itu hanyalah kritikan sastra yang pada tahap awal sahaja, dan ianya berlaku hanya secara kecil-kecilan. Dan kritikan sastra itu pada waktu itu ianya tidak mempunyai nilai yang tinggi. Namun pada tahun 1960-an hingga ke 1980-an, teori barat telah mula bertapak, dan teori barat ini juga telah digunakan oleh sarjana-sarjana Melayu untuk mengkritik, untuk dijadikan sebagai teori. Okey. Dan setelah berpuluh tahun teori kesusastraan barat itu digunakan di dalam bidang kesusastraan Melayu, sarjana-sarjana Melayu mula menyedari bahawa teori sastra barat ini tidak bersesuaian dengan hasil kesusastraan Melayu, dan teori-teori sastra barat ini mempunyai banyak kelemahan. Dan disebabkan itu munculnya teori pengkaedahan Melayu ini. Dan antara kelemahan, kalau kita lihat antara kelemahan yang terdapat dalam teori kesusastraan barat itu sendiri adalah sifat teori itu. Sifat teori itu yang bersifat tidak lengkap, yang mempunyai sifat berat sebelah, dan teori sastra barat itu juga mereka hanya memberikan perhatian terhadap satu aspek sahaja. Okey, seterusnya sarjana Melayu, oleh itu sejak daripada itu sarjana Melayu mula beranggapan bahawa tidak wajar bagi mereka untuk terus menggunakan teori sastra barat di dalam kesusastraan Melayu itu sendiri.
Dan jika mereka menggunakan teori kesusastraan barat di dalam kesusastraan Melayu itu, ia seperti menunjukkan bahawa kesusastraan Melayu itu bersifat tidak mempunyai jati diri. Oleh itu, sarjana Melayu menegaskan agar kritikan sastra tu di dalamnya perlu terdapat nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan yang yang dimaksudkan adalah nilai agama Islam. Okay, dan itu maka pada tahun 1989 muncullah teori pengkaedahan Melayu yang telah dicetuskan oleh Hashim Awang. Okay. Okay, kalau kita lihat asas kepada pembinaan teori pengkaedahan Melayu itu sendiri, asas dia adalah agama Islam. Agama Islam tu dia diletakkan sebagai asas untuk membina teori sastra Melayu, iaitu teori pengkaedahan Melayu ni. Dan disebabkan asas teori pengkaedahan Melayu ini adalah agama Islam, itu adalah antara salah satu sebab mengapa teori barat ini dianggap sebagai sebuah teori yang tidak bersesuaian dengan kesusastraan Melayu. Okey. Okey. Kalau kita tengok antara sebab dia adalah teori barat ni mempunyai sifat berat sebelah di dalam teori mereka, dan disebabkan itu dalam teori barat ini mereka juga menolak pendekatan yang bersifat holistik. Dan jika dilihat dalam teori-teori barat macam formalisme dan juga strukturalisme, kita dapat melihat bagaimana mereka teori-teori barat ni menolak secara sekeras-kerasnya aspek-aspek lain yang terdapat di dalam teks. Dan di dalam teori barat ini juga dia mempunyai satu sistem yang sangat ketat, di mana sistem ini akan menyingkirkan semua unsur-unsur yang tidak mempunyai sifat kesusastraan. Okey. Baiklah, seterusnya dengan kemunculan teori kesusastraan Melayu ini, karya-karya sastra Melayu yang kalau kita lihat penuh dengan jati diri, penuh dengan pandangan masyarakat Melayu, dengan munculnya teori kesusastraan Melayu ini, karya kesusastraan Melayu ini tidak lagi diselindungi di sebalik teori-teori sastra barat. Dan melalui teori pengkaedahan Melayu ini juga, pengkritik karya sarjana Melayu boleh membongkar dan juga boleh mendalami maksud dan tafsiran di sebalik karya-karya sastra Melayu ini. Okey, seterusnya kita melihat kepada pendekatan yang terdapat di dalam teori pengkaedahan Melayu ini. Okey, dalam pendekatan, seterusnya adalah pendekatan, kan? Okey, di dalam pendekatan teori pengkaedahan Melayu ini terdapat tiga pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dakwah, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kemasyarakatan, dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan seni. Okey, kita lihat kepada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah ini adalah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalamnya juga, di dalam pendekatan dakwah ini juga
terdapat persoalan mengenai kemurnian dan juga kemurnian dan juga kelebihan yang terdapat di dalam agama Islam. Okey. Dan di dalam pendekatan dakwah ini, ianya juga tertumpu kepada beberapa aspek seperti tema, amanat, watak dan juga perlakuan. Okey, pendekatan yang seterusnya adalah pendekatan kemasyarakatan. Okey, pendekatan kemasyarakatan pula ianya menjadi sebagai satu alat untuk menunjukkan dan mencari kebaikan dan keadilan di dalam masyarakat, yang kebaikan yang terdapat di dalam masyarakat. Okey, melalui pendekatan ini yang juga menunjukkan dengan jelas mengenai realiti yang berlaku di dalam masyarakat. Okay, antara realiti itu adalah seperti ketidakadilan, rasuah, penipuan dan juga kepura-puraan. Ini adalah realiti yang berlaku yang ditunjukkan di dalam melalui pendekatan masyarakat. Okey, seterusnya kita lihat pendekatan seni. Okey, pendekatan seni pendekatan seni. Okey, di dalam pendekatan seni ini yang dimaksudkan adalah unsur keindahan. Unsur keindahan ni yang dijadikan sebagai satu persoalan utama. Okey. Okey, unsur keindahan yang dimaksudkan kat dalam ni adalah nilai etika Islam yang dijadikan sebagai objek penelitian di dalam tema, watak, sudut pandangan, gaya bahasa dan juga penceritaan. Okey, itu saja untuk pendekatan. Okey, seterusnya ataupun yang terakhir sekali adalah mengenai cara penggunaan teori ini dalam pengkaedahan kritikan sastra, dalam pengkaedahan kritikan sastra. Okey, caranya adalah dengan menghubungkan pendekatan yang terdapat di dalam teori ini dengan unsur-unsur yang terdapat ataupun disebutkan di dalam teks karya yang dikaji. Okey, hubungan yang telah dihubungkan itu boleh dan juga dapat mengukuhkan teori pengkaedahan Melayu yang digunakan ini, dan teks karya yang dianalisis itu juga perlulah melihat hubung kaitnya dengan realiti kehidupan yang melibatkan nilai keagamaan dan juga nilai kemasyarakatan. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.